Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk sesi kedua pembelajaran sejarah tingkatan 3, bab 1, kedatangan kuasa barat. Baik, hari ini kita akan fokus kepada 3 bahagian, iaitu faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan dan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Apakah yang akan anda pelajari? Pertama sekali, anda perlu menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Kedua, menunjukkan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Ketiga, membincangkan kepentingan berwaspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan negara, dan akhir sekali, merumuskan kebijaksanaan berfikiran strategik untuk berjaya dalam kehidupan. Adakah anda semua telah bersedia? Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan subtopik pertama, 1.2, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Pada tahun 1600, Syarikat Hindia Timur Inggeris atau SHTI ditubuhkan di England. Syarikat ini telah pun diberi hak monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British. Pada tahun 1602, Syarikat Hindia Timur Belanda pula ditubuhkan. Syarikat ini diberi hak monopoli perdagangan di timur. Pada tahun 1664, Perancis pula menubuhkan Syarikat Hindia Timur Perancis untuk berdagang di Asia. Pada kelas yang lepas, kita telah pun melihat bagaimana kestabilan dan kemakmuran negara kita ini menyebabkan kuasa-kuasa barat begitu berminat untuk memiliki kekayaan yang kita ada. Jadi pada peringkat awal, dua buah kuasa besar di Eropah iaitu Portugis dan Spanyol telah melakukan penjajahan di luar benua Eropah. Penjelajahan orang Portugis telah membawa mereka ke Asia dan mereka berjaya membina empayar perdagangan dan menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Orang Sepanyol pula menjadi saingan utama kepada kuasa penjajah pada abad ke-16. Bahkan pada abad ke-16, Sepanyol menjadi kuasa ulung di Eropah kerana mereka telah memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya. Abad ke-16 merupakan zaman kegemilangan Portugis dan Sepanyol. Pada abad ke-17 pula telah menyaksikan kebangkitan kuasa-kuasa barat seperti Belanda, British dan Perancis sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut. Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah. Matlamat mereka hanyalah untuk mencari sumber rempah rantus, seterusnya menguasai hasil tersebut. Begitu banyak faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Bagi memudahkan anda memahaminya, kita mulakan dengan kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Faktor pertama, barangan mewah. Kuasa-kuasa barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Faktor kedua, pusat pengumpulan barang. Sebagai tukaran, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Barang-barang ini boleh didapati di Kepulauan Melayu. Syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Faktor ketiga,
pelabuhan persinggahan. Angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal-kapal mereka berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum mereka berlayar ke Canton. Faktor keempat, agama Kristian. Agama merupakan antara faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Spanyol dan Portugal merupakan dua buah negara Kristian Katolik yang menekankan usaha penyebaran agama Kristian di seberang laut. Matlamat penjajahan mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Kita lihat pula kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad ke-18. Faktornya berkait rapat dengan revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian berlaku di Britain sejak abad ke-17. Menjelang tahun 1870-an, negara-negara Eropah lain seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian. Selepas revolusi perindustrian, dasar kuasa barat telah berubah corak. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara konsisten atau berterusan. Revolusi perindustrian membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Dengan pengeluaran secara besar-besaran ini telah menyebabkan mereka memerlukan pasaran baru yang lebih luas dan pasaran ini perlu dicari untuk memasarkan barangan tersebut supaya keuntungan mereka dapat dimaksimumkan. Kita lihat yang terakhir, kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Faktor pertama, perkembangan industri kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar menambahkan permintaan untuk getah asli. Selain itu, getah asli merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Faktor kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Seperti yang anda memang ketahui, negara kita mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya, tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Faktor ketiga, kemunculan industri mengetin. Pada abad ke-19, terdapat beberapa jenis ciptaan baharu di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah, iaitu industri mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak. Kesannya, harga biji timah telah melambung tinggi. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesatnya. Faktor keempat ialah pembukaan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepat urusan perdagangan. Perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini.
Tahukah anda bahawa terusan Suez dirancang dan dibina oleh Perancis yang diketuai oleh juruteranya iaitu Ferdinand de Lesseps? Terusan ini mula dibangunkan pada tahun 1859. Faktor kelima ialah ciptaan kapal wap. Pembinaan kapal berkuasa wap menggantikan kapal layar telah berlaku pada abad ke-19. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, perjalanannya lebih cepat dan menjimatkan kos. Penghantaran barang dagangan menjadi semakin mudah dan murah. Faktor keenam ialah persaingan kuasa barat. Wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa-kuasa barat menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperolehi oleh kuasa-kuasa barat tersebut. Faktor ketujuh ialah ciptaan telegraf. Ciptaan teknologi telegraf membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat. Penglibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa telah menjadi semakin penting. Akhir sekali ialah slogan beban orang putih. Kuasa barat juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka menggunakan pelbagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Mereka berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah bagi merasionalkan penjajahan mereka. Kuasa barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka. Kuasa Perancis pula menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan barat yang dianggap mundur. Kita telah pun selesai 1.2 faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Sekarang kita teruskan dengan 1.3 persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa-kuasa barat berlumba-lumba meluaskan kuasa ke seluruh pelosok dunia untuk memiliki tanah jajahan demi kepentingan ekonomi mereka. Spanyol, Britain, Belanda, Perancis dan Rusia muncul sebagai empayar masing-masing. Kuasa barat lain seperti Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali turut menyertai perlumbaan mendapatkan tanah jajahan. Negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah kaya dengan bahan mentah dan kawasan pasaran. British bimbang dengan kemarahan kuasa-kuasa barat ke wilayah tersebut. Sekarang cuba anda lihat peta yang dipaparkan. Cuba anda namakan kuasa barat yang berhasrat menguasai kawasan-kawasan tersebut. Cikgu beri masa anda selama 2 minit.
Sekarang marilah kita sama-sama semak jawapan yang anda berikan. A. British, B. Spanyol, C. Portugis, D. Belanda, E. SBUB, F. Keluarga Brooke, G. Amerika Syarikat, H. Jerman, I. Rusia dan akhir sekali J. Perancis. Cikgu yakin anda telah betul kesemua jawapan. Tahniah diucapkan. Sekarang kita lihat sekali lagi peta yang menunjukkan kawasan alam Melayu yang dikuasai oleh kuasa barat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. British menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Spanyol menakluki Kesultanan Sulu. Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste. Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Syarikat dagang British iaitu Syarikat Borneo Utara British atau dikenali sebagai SBUB membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Pihak persendirian iaitu keluarga Brooke menguasai wilayah Sarawak. Pada tahun 1853 hingga tahun 1905, keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan mereka hingga ke sempadan Brunei. Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Rusia berhasrat membuka pertempatan di ujung Salang. Dan Perancis pula meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di segenting kera. Sekarang kita tiba ke subtopik terakhir dalam bab ini, 1.4, perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Cuba anda perhatikan peta yang menunjukkan kedudukan kuasa barat seperti Spanyol, Portugal, Belanda, Perancis dan Britain. Kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Terdapat strategi yang berdiplomasi dan bersifat agresif. Misalnya, Portugis menggunakan strategi menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Belanda pula menggunakan strategi serangan fizikal, perjanjian dan pakatan kuasa barat untuk mendapatkan wilayah atau jajahan. British menggunakan strategi yang lebih bersifat diplomasi berdasarkan isu dan faktor setempat. Pada tahun 1873, Parti Konservatif mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Kerajaan baharu ini menukarkan dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Dasar campur tangan bermaksud British melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Pedagang negeri-negeri selat mendesak kerajaan British supaya campur tangan dan melindungi kepentingan pelaburan mereka. Kerajaan British di London membuat keputusan untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu demi menjaga kepentingan ekonomi British. Sir Andrew Clark dihantar untuk menggantikan Governor Harry Ord. Beliau sengaja mencari alasan untuk memaksa pemerintah tempatan menerima naungan dan campur tangan British. Oleh itu, British menggunakan pelbagai strategi sekaligus meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Sekarang cikgu akan perincikan strategi kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita.
Kita mulakan dengan Belanda. Belanda telah pun berusaha meluaskan kuasanya di negara kita selepas serangan Portugis. Antara strategi yang digunakan termasuklah serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Serangan fizikal iaitu dengan cara melakukan tindakan menyerang balas, menangkis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor pada tahun 1650 dan di Kuala Perak pada 1651 disebabkan oleh dasar monopoli biji timah oleh Belanda. Pada tahun 1763, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor dan Rembau kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Pada tahun 1782, Belanda berperang dengan Johor disebabkan berlaku perselisihan mengenai perdagangan. Pada tahun 1784, sekali lagi Belanda berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor kerana masalah perebutan perairan Selat Melaka. Pada tahun 1784 dan 1785 pula, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Strategi kedua Belanda ialah perjanjian. Tahukah anda apakah dia perjanjian? Perjanjian merupakan peristiwa seseorang atau pihak berjanji pada seorang atau pihak lain atau dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam strategi ini, pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Pada tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Strategi ketiga ialah pakatan. Pakatan ini merupakan permuafakatan dan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Seperti yang dilakukan oleh Belanda, pada tahun 1641, Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Sekarang kita beralih kepada strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita. Strategi pertama, manipulasi. Apakah dia manipulasi? Manipulasi merupakan suatu tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Hal ini dapat dilihat apabila British mendapatkan Singapura. Pada tahun 1871, berlaku perebutan takhta di Perak. British menggunakan peluang ini untuk campur tangan. Kejadian lanun merompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api di Tanjung Racado menjadi alasan untuk British campur tangan. Konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan menyebabkan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Strategi kedua, tipu helah. Apakah dia tipu helah? Tipu helah mengenakan pengaruh, mempengaruhi, menggunakan tipu helah terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Hal ini dapat dilihat ketika British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah. Francis Light melakukan tipu helah kepada Sultan Kedah. Strategi ketiga iaitu pakatan. British mendapatkan Melaka, menyaksikan pakatan kuasa barat iaitu British dan Belanda memeterai perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824.
Melalui perjanjian ini, British berjaya mendapatkan Melaka manakala Belanda memperoleh Bangka Hulu. Strategi keempat iaitu ugutan atau desakan. Dengan cara menakut-nakutkan, menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan yang mengugut untuk mengenakan sesuatu. British telah membuat ugutan, desakan agar Sultan menerima residen British di Selangor dan Pahang bagi menasihati pentadbiran negeri masing-masing. Di Sarawak pula kita lihat James Brooke mendesak Sultan Brunei dan mengiktiraf dirinya sebagai Raja Sarawak. Melalui strategi perjanjian, British mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Seri Menanti dan Sultan Pahang memeterai perjanjian menerima naungan British. Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Melalui strategi pajakan, British melalui pajakan dan pemberian piagam Syarikat British Utara Borneo telah membolehkan mereka meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Akhir sekali, serangan fizikal. Keengganan penghulu Naning iaitu Dol Said tunduk kepada kekuasaan British di Melaka menyebabkan British menyerang Naning pada tahun 1831 dan 1832. Selain itu, British juga telah membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang serta masalah takhta Sultan Mahmud Lingga. Jadi, melalui kepelbagaian strategi ini telah membolehkan British meluaskan kuasanya di negara kita. Apa yang dapat kita rumuskan dalam pembelajaran kita hari ini ialah penguasaan kuasa barat ke atas negara kita dengan menggunakan pelbagai taktik dan strategi menyebabkan berlakunya perubahan secara besar-besaran dalam pelbagai aspek politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, kita sewajarnya mengambil iktibar daripada kerakusan kuasa barat tersebut yang bersedia berbuat apa-apa sahaja demi mencapai matlamat penjajahan mereka. Setiap rakyat haruslah bersatu padu, bermuafakat, bekerjasama, memajukan ekonomi negara dan sentiasa bersiap siaga menangani ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Dan kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya bersyukur kerana kestabilan dan kemakmuran negara membolehkan kita mengecap impian yang dicita-citakan. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.